Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Baqarah. Itulah kita baca dari ayat yang ke-170 muka surat 26. Ke surat 26 surah Al-Baqarah dari ayat 170. Jumpalah kena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta sekalian alam, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha baik, yang tidak menerima melainkan yang baik. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak berhak untuk disyirikkan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah dalam tadabbur kita patah balik, kita undur pada ayat hari ini yang kita nak tadabbur, surah Al-Baqarah, dari ayat yang ke 126. Baik, dalam ayat 126 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa,
dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, permohonan itu diterima, tetapi siapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu sementara di dunia. Kemudian aku akan memaksanya dengan menyeretnya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah daripada ayat semalam yang kita baca di mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya mensucikan tanah haram, di akhir ayat semalam Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita baca semalam, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira, dan kami tetapkan, kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, an tahira, sucikanlah, bersihkanlah. Bersihkanlah apa? Baiti, bersihkanlah rumahku, lit taifin, bagi orang-orang yang tawaf. Bersih yang di sini disebutkan, pertama yang kita faham dari sudut zahirnya, itu bersihkanlah dia daripada kotoran-kotoran dan najis-najis. Di dalam tafsir juga menyebut bersih yang dimaksudkan di sini ialah minal authan, dari patung-patung dan berhala-berhala. Dalam bahasa lain, bersihkanlah ia dari kesyirikan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah At-Taubah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis dari sudut mana? Keimanan mereka itu tidak bersih, kotor. Sehingga Allah Ta'ala kata, janganlah mereka itu masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi kalau bahasa kita mudah, Masjidil Haram ni the forbidden. Haram tu kan forbidden, forbidden mosque. Kita ada forbidden city kalau kat China. Jadi kenapa disebut forbidden tu? Kerana tidak boleh dimasuki melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk. Syarat pertama nak masuk Mekah, mesti dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak Mekah itu bersih dari kotoran yang bersifat fizikal dan juga bersifat spiritual, iaitulah bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi Ibrahim, ketika tentang Nabi Ibrahim lepas tu doa pula kepada Allah. Lepas Allah Taala suruh dia sucikan Mekah, maka Allah Taala dan Nabi Ibrahim minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi Allah dah nak bagi keamanan, dan dia minta lagi. Semalam kan Allah Taala kata, wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kan Allah Taala kata dia dah bagi Mekah ni akan jadi tumpuan manusia, dan dia juga bagi keamanan untuk Mekah. Nabi Ibrahim pun minta dengan Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dia minta lagi, ya Allah,
jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi sebenarnya kita ni kalau Allah bagi dah hak kita nak, kita boleh lagi minta banyak. Macam hari ni kita dah dapat hidayah dari Allah, hidayah Islam. Tapi setiap kali kita salat kita minta lagi, ihdinas siratal mustaqim. Kerana hidayah tu sifat dia luas. Hidayah untuk Islam, hidayah untuk duduk dalam majlis ilmu, hidayah untuk baca Quran, hidayah untuk salat, beramal dengan Islam, macam-macam. Jadi Nabi Ibrahim minta keamanan lagi. Warzuq ahlahu minas thamarat, Nabi Ibrahim minta lagi rezekikanlah penduduknya dengan buah-buahan. Lalu Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Qala fa umatti'uhu qalila. Belum daripada tu. Rezekikanlah penduduknya dengan buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nabi Ibrahim minta biarlah orang yang duduk di sini, penduduk dia yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat, ya Allah rezekikanlah kepada mereka buah-buahan. Batu di Mekah ni banyak buah. Ni antara kesan doa Nabi Ibrahim ni. Kita pergi ke Mekah, pokok tak ada, buah banyak. Pak kita buah pokok banyak, buah pula tak banyak. Ada buah pun kita jenis tak makan buah. Di sana pokok tak ada, buah nak apa? Strawberry ada, anggur ada, limau ada, mangga ada, durian pun ada. Nak makan apa? Pisang, jangan kira pisang tu, apple, buah tin, buah kurma, macam-macam lah. Kalau nak cerita tu buat kuruh pahala puasa je. Tapi nak sebutnya banyak buah-buahan. Allah Ta'ala jawab, Nabi Ibrahim minta bagi kepada orang beriman dia. Allah Ta'ala kata qala wa man kafar, Allah Ta'ala kata aku akan bagi juga pada orang yang kafir. Walaupun duduk Mekah tu tidak beriman sebelum daripada Nabi Muhammad mari, kan orang jahiliyah, mereka juga duduk di Mekah, makmur juga, boleh makan juga. Pasal Allah Ta'ala kata orang yang kafir pun aku akan bagi duduk Mekah. Cuma Allah Ta'ala kata fa umatti'uhu qalila, aku akan bagi nikmat tu sekejap je untuk mereka. Thumma attarruhu ila azabin nar, bila sampai akhirat aku akan paksa dia, aku akan seret dia ke dalam azab api neraka. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali ialah neraka. Ayat ini juga menunjukkan bahawa Mekah ni adalah tanah haram yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalan dia, apakah Mekah ni jadi tanah haram dengan doa Nabi Ibrahim, ataupun memang dah haram sejak daripada tercipta langit dan bumi? Itu persoalan. Maknanya sebelum Nabi Ibrahim doa ni, Mekah bukan tanah haram lagi kah? Ataupun Mekah tu memang dah tanah haram? Jawapan dia dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi tawan kota Mekah, Nabi bagi khutbah. Dalam ucapan Nabi waktu Nabi tawan kota Mekah, Nabi kata, inna hadzal balad harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard, fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, negeri ni Allah dah jadikan dia tanah haram sejak daripada Allah cipta langit dan bumi.
dan dia akan kekal sebagai tanah haram sampailah hari kiamat. Menunjukkan sebelum daripada Nabi Ibrahim alaihissalam doa memang sudah termaktub di sisi Allah tanah haram ni adalah tanah haram. Cumanya apa yang berlaku dengan sebab Nabi Ibrahim doa tu diisytiharkan, pengisytiharan ataupun digazet lah, bahasa mudah, bahasa mungkin kita kata. Kerana Allah Ta'ala sudah mentakdirkan sejak awal lagi. Cuma bila berlaku Nabi Ibrahim lah orang pertama pergi letak situ. Ada riwayat kata memang sejak daripada awal lagi memang dah ada binaan sehingga hilang pada banjir Nabi Nuh alaihissalam. Tapi wallahu ta'ala alam, kisah tu kita pun tak dapat pastikan. Dalam buku sejarah Mekah dan Madinah juga pandangan itu tak berapa kuat lah, ada diceritakan saja. Yang kuat, yang sahih, yang benar ialah waktu Nabi Ibrahim pergi tak ada apa pun situ. Orang tak ada, pokok pun tak ada, air pun tak ada, tanah gersang. Sehingga kenapalah, kalau bahasa orang, kenapalah Allah Ta'ala pilih tanah haram tu macam tu. Padahal tu pasal situ tempat memang orang tak pergi. Orang tak pergi. Orang nak berjaga ke, orang nak pergi apa pun. Yang menjadikan Jurhum tu, kabilah Jurhum, boleh duduk di Mekah tu pun setelah berlaku peristiwa Jibril alaihi salam cucuk dengan sayap dia tanah tapak telaga Zamzam tu sehingga terpancar air keluar. Barulah Nabi Siti Hajar buat benteng Zamzam, tahan. Nama Zamzam tu kan selepas dia buat benteng keluar pancut. Bila dah buat benteng, air pun bertakung. Itu nama asal Zamzam. Bila air bertakung tu, barulah datangnya burung-burung mari kemudian minum air daripada tu. Barulah lepas daripada tu kabilah Jurhum ni yang duduk berjalan di tengah padang pasir ni, tengok ada macam tanda air, burung ada situ. Barulah dia pergi. Kalau tidak orang tak pergi Mekah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan dia satu tempat yang tidak ada tarikan lain melainkan kalau orang pergi situ kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan dia terletak pada tempat yang tidak terkesan dengan pelbagai musim. Mungkin musim panas, mungkin sejuk lah, tapi tak ada lah hujan, siapa pun ikat nak banjir besar, kemarau, siapa pun ikat tak ada air, sejuk, siapa pun ikat salji, tak ada. Dia adalah tempat yang Allah Ta'ala pilih dan Allah berkati dia. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hukum Mekah ni tanah haram sebagaimana yang kita jelaskan pada hari semalam. Kemudian ayat yang seterusnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Allah Ta'ala cerita lagi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas Baitillah. Jadi yang bina Kaabah lepas daripada tu Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya bina Kaabah. Maka dia binalah Kaabah, dia dengan Nabi Ismail AS. Kaabah ni asal itulah dia rumah Allah. Kaabah ni asal-asalnya itulah dia rumah Allah, masjid yang pertama. Apa dia masjid pertama? Kaabah tu sendiri. Kira-kira Kaabah tu binaan yang ada pintu, boleh masuk dan boleh keluar.
Jadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bina Kaabah, masuk dalam Kaabah, semayang dalam tu, keluar pada Kaabah. Jadi Kaabah sendiri tu dia adalah Baitillah, rumah Allah. Sebelum jadi Masjidil Haram tu, Nabi Ibrahim dia semayang dalam Kaabah tu. Okay? Jadi Kaabah tu sendiri adalah rumah Allah. Siapa buat? Nabi Ibrahim bina. Dengan siapa? Nabi Ismail. Ambil batu, akak letak susun. Dia ada pintu. Pintu zaman Nabi Ibrahim ni duduk kat tanah. Dia duduk kat tanah, duduk atas macam pintu masuk masjid kita. Sekarang ni ya, kita tengok pintu Kaabah tu kita boleh pegang macam ni, nak naik tu nak panjat, kena panjat. Zaman dulu pintu dia ada bawah. Lepas tu Nabi Ibrahim bina pula, yang kita tengok tu Hijir Ismail. Kaabah sekarang ni kita tengok bentuk dia petak. Asal dia bukan bentuk petak macam tu. Asal dia bentuk pak segi. Kat Hajar Aswad tu sampai atas tu bentuk dia melengkung, termasuk Hijir Ismail semua tu adalah Kaabah. Bentuk petak di bawah ni, atas tu melengkung macam Hijir Ismail. Hijir Ismail tu termasuk binaan Kaabah. Semua sekali tu Kaabah. Habis tu macam mana daripada binaan Nabi Ibrahim tu, berlaku dua perubahan lah. Pertama, binaan tu jadi petak campur dengan Hijr Ismail. Yang kedua, pintu dia jadi tinggi. Siapa yang ubah tu? Yang ubah tu siapa? Quraisy. Orang Quraisy. Zaman Nabi Ibrahim semua orang boleh masuk dalam Kaabah, semua orang. Mari zaman Quraisy, dia kan ada pembesar-pembesar dan orang biasa. Maka dia bahagikan Kaabah kepada dua bahagian. Bila Kaabah tu runtuh dalam peristiwa banjir, maka mereka nak buat balik. Bila mereka bina balik tu, dia bina dengan dua segmen. Segmen pertama untuk VVIP. VIP lah bahasa kita, golongan bangsawan. Hak ni binaan utama, berbentuk binaan tinggi. Ada dua sebab lah. Sebab yang pertama, mereka tak cukup duit. Memang tak cukup duit nak buat hak asal. Dia tak ada. Dia walaupun Quraisy ni kaya, tapi dia tak cukup duit sebab dia hanya ambil kutip duit yang betul-betul mereka yakin duit bersih. Duit tipu-tipu ni tak nak ambil guna bina masjid. Jadi dia buat satu hak bentuk petak. Ni untuk siapa? VIP. Jadi nak masuk macam mana? Nak masuk kena naik tangga. Kalau orang biasa tak boleh masuk, kena ada orang bawa, letak tangga, kemudian ada pintu, ada kunci. Disuruhkan kunci tu kepada satu kabilah untuk jaga pintu Kaabah. Maka hanya orang yang dibenarkan masuk, buka kunci, tolak tangga, buka kunci, masuk dalam Kaabah. Habis sembahyang, tutup pintu, kunci, alihkan tangga. Segmen yang kedua, ini untuk orang biasa, duduk bawah tanah lagi, tak ada pintu. Hijr Ismail boleh masuk belah sini, boleh keluar belah sana. Siapa buat? Quraisy. Kalau orang tanya, kenapa kita tak buat supaya binaan Nabi Ibrahim pula dulu? Arab Saudi ni, dia pun kutuk, siap kutuk, pakej kutuk lah. Kenapalah begini, kota boleh buat besar, bukan masjid boleh buat besar. Kaabah dia tak boleh buat seperti binaan Nabi Ibrahim dulu. Kalau dia tanya lagu tu lah, jawapan dia bukan Arab Saudi je.
Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menawan kota Mekah, Nabi kata kepada sahabat-sahabat, kalaulah tidak kerana kaumku ni baru saja masuk Islam, nescaya aku akan ubah Kaabah seperti mana binaannya Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Tapi tak lama setelah Nabi tawan kota Mekah, pada tahun ke-8 Hijrah berlaku pembukaan kota Mekah. Pada tahun 9 Hijrah berlaku Amul Wufud. Amul Wufud ni hari tahun Nabi menerima tetamu. Orang Arab dah masuk Islam berbondong-bondong. Tahun ke-10 berlaku peristiwa haji yang terakhir. Tahun ke-11 Nabi wafat. Bila Nabi wafat, Kaabah masih Nabi tak ubah. Walaupun Nabi kata Nabi nak ubah, tapi Kaabah masih Nabi tak ubah. Maka sahabat-sahabat pada masa itu kata, kita tak akan ubah benda yang Nabi tak ubah. Nabi meninggal dalam keadaan Kaabah tu macam tu. Sehingga berlaku peristiwa pertelingkahan sahabat. Sehingga dikepung Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam ni dia cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq dan anak kepada, maknanya ayah dia pun dijamin syurga, tok dia pun dijamin syurga. Hebat. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Ayah dia siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam, salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Mak dia siapa? Mak dia Asma binti Abi Bakar. Jadi tok dia siapa? Abu Bakar. Tok dia dijamin syurga, ayah pun dijamin syurga. Dia ni Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Bila berlaku fitnah di zaman sahabat dan sebagainya, maka orang lantik dia jadi khalifah duduk Mekah. Maka datanglah tentera Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kepung kota Mekah. Masa tu tentera orang Mekah mempertahankan Abdullah ibn Zubair. Maka mereka daripada luar tak boleh masuk, dia baling dengan manjanik, dia panggil. Manjanik tu senjata hak baling batu tu untuk runtuhkan kubu. Kena Kaabah, pecah Kaabah. Maka setelah daripada tu mereka bina balik. Bila nak bina balik tu, nak bina binaan Nabi Ibrahim ke nak bina binaan Quraisy? Akhir sekali keputusan buat bina seperti mana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Begitulah Kaabah waktu Nabi wafat, begitulah kita bina semula, kerana Islam ini sempurna di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ni aku sempurnakan bagi kamu agamaku. Allah Ta'ala kata lagu tu. Jadi sebagaimana ayat tu turun, Islam yang masa tu ada, itulah Islam yang dijaga oleh para sahabat. Sampai mereka kata bina balik seperti mana binaan yang ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi bukan Arab Saudi tak nak ubah dah, bukan Arab Saudi, zaman dulu lagi. Sahabat-sahabat pun tak berani nak ubah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ubah. Dan kita ni ikut agama, ikut syariat, gitulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak ada pada Nabi tu, jangan kita ubah walaupun sedikit. Pasal apa? Sebab hak Nabi itulah waktu ayat tu turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bila Allah yang kata aku sempurnakan bagi kamu agama aku,
maka itu adalah agama yang ada di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kalau nak cari agama yang sempurna, semua kita kena kembali kepada zaman tu balik. Sudut binaannya Kaabah tu lah, hak lain tak apalah. Hak Kaabah tu sendiri, apatah lagi pada ibadatnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua kembali kepada Islam yang waktu ayat tu turun. Sebab tu kita hari ni kita nak ajak para jamaah, para kaum muslimin semua yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang faham tentang agama dia, yang sayang kepada agama dia. Kalau kita nak kembali kepada Islam yang betul-betul sempurna, maka kembalilah kepada Islam yang mana Allah turunkan ayat pada waktu tu, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Di situlah kesempurnaannya. Kenapa Ustaz? Lah ni tak sempurna ke? Tak, sebab setelah daripada zaman Nabi wafat, berlakulah macam-macam fitnah pertelingkahan. Zaman sahabat pun ada berlaku, walaupun sahabat ni mulia dah. Orang yang hidup zaman masih tabi'in yang ada tu, mulalah berlaku pertelingkahan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kita sebut tadi, antara sebelum daripada tu lagi antara Husain dengan Yazid bin Muawiyah, berlaku pula dengan Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Kemudian setelah tu berlaku pula fitnah Qadariyah, Jabariyah, Syiah, macam-macam. Mari pula jenis Kullabiyah, nama-nama pelik-pelik. Zaman daripada Umayyah tukar pula Abbasiyah, lepas tu dengan khulafah lain, Mamluk tak Mamluk, Saljuk tak Saljuk, macam-macam lah, sampailah jumpa kepada Khilafah Uthmaniyah. Zaman Khilafah Uthmaniyah tu runtuh pula khalifah, pecah pula negara-negara Islam, umat Islam pun pecah-pecah. Akhir sekali sampailah kepada kita hari ini. Jadi Islam yang sampai kepada kita itu telah melalui pelbagai mihnah dan pancaroba, sehingga hari ini kita tengok ada hadis palsu, riwayat palsu. Sebaik Quran je, walaupun berbagai cabaran, berbagai cubaan untuk orang palsukan Quran, tak berjaya. Kerana Allah jaga. Hadis, ada hadis palsu. Perkataan ulama, jangan kira lah orang kata ulama kata, hak kata ulama kata ni, ulama mana pun tak tahu kadang-kadang. Ada ulama kata begini. Ada ulama kata begini. Ulama mana pun tak tahu. Kadang-kadang ustaz tu rekodnya, ustaz tu katanya, dia pun sebut ulama kata. Jadi yang boleh sampai kepada kita ni macam-macam. Kalau kita nak kembali kepada Islam yang sebenar, Islam yang sempurna, Islam yang asal, kembalilah kepada yang aslinya. Saat Allah menurunkan ayat Quran itu, Allah sempurnakan bagi kamu agama kamu, itulah dia. Jadi kembali kepada cerita Kaabah ni, sahabat-sahabat tidak ubah kepada binaan Nabi Ibrahim AS, bukan kerana mereka tak tahu, tapi kerana mereka tak berani nak ubah apa yang Nabi SAW tak ubah. Nabi wafat dalam keadaan, kalau Allah berkehendak untuk Nabi ubah, nescaya Allah akan panjangkan umur Nabi lagi, bagi Nabi kesempatan untuk ubah dulu, barulah Nabi wafat. Sebab yang susung semua ni Allah. Tapi bila Allah berkehendak, lepas saja haji, kemudian Nabi wafat, bererti kesempurnaan itu pada ibadat, bukan pada kita tengok kesempurnaan pada binaan. Binaan tak apa, biarlah binaan tu kekal seperti mana binaan Nabi atau orang Quraisy. Tapi haji
haji Quraisy terbatal. Ambil haji Nabi Ibrahim balik lagi. Yang ni yang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila Nabi Ibrahim berdoa lepas bina Kaabah, dia doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang Islam yang berserah diri kepada kamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah dari zuriat keturunan kami satu umat yang juga berserah diri kepada kamu. Wa arina manasikana. Tunjukkanlah kepada kami manasikana, cara-cara ibadat kami. Nabi Ibrahim minta dengan Allah, tunjukkanlah kepada kami cara manasik kami. Manasik ni ibadat lah, ibadat haji terutamanya dan ibadat-ibadat lain. Jadi Nabi Ibrahim ni dia ada syariat, dia ada manasik haji. Haji mengikut syariat Nabi Ibrahim. Kemudian mari Quraisy, bukan sekadar dia ubah Kaabah, dia ubah haji tu. Sampai satu tahap mereka tawaf di Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Kemudian mereka wukuf di Muzdalifah. Nabi Ibrahim wukuf di Arafah. Mereka orang Quraisy, orang lain luar daripada Quraisy, luar daripada Mekah wukuf Arafah. Tapi orang Quraisy, sebab mereka ni orang Mekah, mereka tak keluar daripada tanah haram, dia duduk wukuf dia di Muzdalifah. Jadi Allah Ta'ala ubah kembali. Nabi datang untuk ubah kembali, kerana syariat ini milik Allah. Jadi macam mana yang asal dan bagaimana kita nak kembali kepada Islam yang sebenar, yang tu insya-Allah kita sambung besok pula. Ayat ni menunjukkan bahawa tata cara ibadat ni mesti datang daripada Allah. Kerana Nabi Ibrahim dia minta dengan Allah, tunjukkanlah kepada kami cara ibadat kami. Ini menunjukkan bahawa tata cara ibadat ni mesti datang dari Allah. Jadi macam mana cerita dia lanjut, insya-Allah kita sambung tadabbur kita ayat yang ke-128 pada besok hari insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.